separuh logam atau oksigen atau kalgogen Betul lah tu. Okey, ni boleh panggil juga kalgogen separuh logam. Dan ni bukan separuh logam. Yang ni memang bukan logam Kalgogen ni adalah kalgogen. Atau oksigen lah, kumpulan oksigen. Okey. Ya. Dan last sekali tu ialah kumpulan gas adi atau noble gases. Dia adalah gas adi. Okey. Logam alkali, separuh logam, kalgogen ataupun kumpulan oksigen. Yang ni adalah gas adi. Alright. C. Nyatakan dua perbezaan antara unsur dalam kumpulan A dan kumpulan C. Okey. Bulan C. Kumpulan A. Okay, kalau kita ada jawab, alkali metal are reactive while noble gases are unreactive non-metal. Okey, group C ialah group ke-16. Noble gases group nombor 18. So group C tu ialah group oksigen tu. Okey, group ke-16. Kumpulan A ialah group alkali, alkali metal. Okay, tak apa kita cari dulu. Apa perbezaan di antara dua tu? Okay. So ada basically kawan kita ni dah ni lah. Dia arah
arah tepat. So basically antara perbezaan yang kita boleh gunakan untuk unsur kumpulan A dan juga kumpulan C, iaitu kalau kita tengok balik dalam soalan dalam periodic table kita, kumpulan A ialah di dalam logam alkali dan kumpulan C ialah kumpulan oksigen ataupun grup ke-16 lah, kumpulan ke-16. Ni grup pertama, ni tadi grup ke-14. Yang nama dia ialah separuh logam grup 14. Yang ni tadi grup ke-16, kumpulan ke-16. Yang ini adalah kumpulan ke-18 ataupun gas nadi. So dia tanya ialah kumpulan A dan kumpulan C, iaitu dua ni lah. Okay, kalau kita tengok secara basicnya, secara asasnya, kumpulan 1, dalam semua kumpulan 1 ialah kumpulan A ialah metal atau logam lah. Okay. Dalam kumpulan A semua adalah logam dan kumpulan C kebanyakannya ialah bukan logam. Kumpulan C bukan logam. Metal. Alright. Kumpulan A is metal dan kumpulan C is non-metal. Yang kedua, kumpulan A, tendency to give electron. Okay. Lebih kepada untuk memberi elektron. Dan kumpulan C, ianya lebih untuk menerima elektron. Menerima elektron. Okay. So, itu antara dua perbezaan yang boleh kita tengok dalam untuk kumpulan A dan juga kumpulan C lah. Okay, seterusnya. Berikan satu contoh kumpulan D, senang. Berikan satu contoh untuk unsur dalam kumpulan D ataupun gas nadi atau kumpulan ke-18 atau kumpulan noble gases. Helium. Basically ada yang standard kita boleh pakai lah. Helium is the most easiest one. Betul. Helium yang paling senang lah. Neon. Nak macam ni sikit. Neon, argon. Itu standard lah. Itu tiga yang boleh pakai. Gas nadir. Gas adi maaf. Gas adi yang boleh kita gunakan. Noble gases yang boleh kita. Yang standard level kita akan pakai. Alright. Correct. Okay, kawan-kawan ada tulis kat chat. Boleh tengok kat chat. Okay. Siti berpendapat bahawa satu sebatian akan terbentuk apabila satu unsur dalam kumpulan A bertindak balas dengan satu unsur dalam kumpulan D. Adakah anda bersetuju dengannya? Terangkan. Siti thinks that a compound will be formed if an element in group A react with an element in group D. Wait, do you agree with her? Explain.
So macam ni. Siti berpendapat bahawa okey, kawan kita ada yang tak setuju. Kenapa? Okay, ada yang dapat tak? Siapa yang boleh? Setuju ke tak setuju dengan statement tu? Tak Dan setuju. kenapa? Tak setuju. Kenapa tak setuju? Tak sama bendanya cikgu. Tak sama bendanya? Macam mana tu? Yes. Sebab gas nadir tak reaktif. Okay, that's the reason lah. Kumpulan D ialah kumpulan gas nadir ataupun noble gases. Noble gases doesn't have any reaction because noble gases is already stable. Okay, kumpulan D ataupun gas nadir tu dah stabil. Jadi dia bergabunglah dengan siapa pun, dia takkan ada apa-apa reaksi. Dia akan duduk dengan kawan, dia duduk sorang-sorang dia je lah. Stabil Gas tu apa nadir. cikgu? Gas nadir tu apa? Gas nadir tu ialah gas yang duduk di kumpulan ke-18. Contoh helium, macam tadi lah, helium, argon, neon. Helium, argon, neon, kalau kita duduklah dengan apa-apa elemen-elemen yang lain, dia takkan bergabung. Kenapa? Sebab dia sendiri tu dah stabil. Kalau kita ingat balik, elemen atom stability kot. Inilah dia. Stable octet electron arrangement. Okay, basically kalau kita ingat balik dalam situasi di mana kita nak dapatkan stable octet arrangement atau kita nak dapatkan satu atom, contoh kat sini ialah nitrogen this is the best one. Sebab nitrogen ni kalau kita perasan di hujung dia sekali
Nitrogen. Sorry, ni sodium. Sodium, Na. Natrium. Natrium. Sodium. Betul. Ni sodium, maaf. Okay. Ada satu elektron dia duduk sorang-sorang kat luar tu. So, dia tak stabil lah kan. Jadi, untuk satu-satu atom tu nak stabil, dia kena dapatkan kita panggil octet arrangement. Okay, susunan octet atau ada 8 lah elektron dekat luar dia. Jadi dengan tu dia akan keluarkan. Apabila dia jadi macam ni, dia jadi reaktif. Dia akan tak stabil, so dia macam nak cari kawan dia ke yang boleh menyebabkan dia stabil balik lah. Walaupun dia sendiri sebagai atom dah stabil, tapi sebabkan dia asalnya patut ada satu dekat situ, so dia tak balance. Okay, yang in this case positif dengan negatif dia tak balance. Sebab kalau kita nak balik ada positif dekat tengah dia. But contoh kita ambil helium electron arrangement. Helium tak best. Kita tengok neon. Sebab helium dia duplet. Neon. Kita tengok neon electron arrangement. Neon electron arrangement. Why do I save it? Alright. Neon tu dalam kumpulan apa cikgu? Neon. Gas nadir atau noble gases? Oh, chlorine. No. Gas nadir tu nama kumpulan tu. Oh, okey. Gas nadir tu nama kumpulan tu sendiri, iaitu kumpulan 18 ni yang kanan sekali ni. If I can find the numbers, this one. If I let me like this. Is it too small? It is too small. Is it? Oh, what is this? Gas nadir. Saya rasa awak nampak kat sini Inilah kumpulan ke-18 ni. Nama kumpulan tu gas nadir, nama dia. Jadi, semua dekat kanan ni, dia punya electron arrangement dekat luar dia, semua dah stabil. Contoh tadi macam saya katakan neon lah. Neon ni kalau kita perasan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dah elektron dekat luar dia. So, dia sendiri dah stabil. Dan electron arrangement dia, kuantiti elektron dia dengan kuantiti proton yang ada dalam dia punya nukleus menyebabkan dia tak ada apa-apa charge dan dia tak perlu nak kongsi pun dia punya elektron supaya dia stabil. Jadi dengan tu, dia jumpalah apa-apa jenis elektron pun, dia akan masih kekal sebagai neon. Sama juga macam helium, sama juga macam argon. Itu sebab kalau bahasa Inggeris kita panggil ni noble gases. Sebab dia kebiasaannya akan duduk dalam status gas dan dia tak ada kawan lain. Dia akan dengan dia je. Dia duduk sorang-sorang dia je. Dia noble. Duduk sorang-sorang dia je. Itu cara pemahaman mudah lah on why we call it noble gases. Macam mana nak tahu benda tu reaktif ke tak? Contoh kalau dalam kehidupan seharian untuk apa? Stabil tu apa? Oh, okey. Stabil tu apa? Okey, macam mana nak tahu dia reaktif ke tak? Alright. Macam ni. Secara asasnya, setiap elemen mempunyai reaktiviti yang berbeza berdasarkan dia punya berat dan berdasarkan dia punya ni lah. So perbezaan tu kita boleh tengok dalam topik bahagian ni. Cuma kita nak tahu sama ada ianya reaktif ataupun tidak, kita nak kena tahu atom tu boleh stabil ataupun tidak. Atau elemen tu boleh stabil ataupun tidak. Stabil ni bermaksud apabila electron arrangement. Saya rasa saya ada. Sekejap, saya cuba tengok balik kalau saya boleh jumpa balik nota tu. I think I have it. I think I have that notes. I don't remember if I put it. Let me double check it. Kimia dan industri, kimia perubatan, bahan dan unsur. Wait, wood? This is strange one. I just noticed something.
Sekejap Nice one. Kejap komputer ni kejap lag, kejap tak, seperti dia je. Pengelasan unsur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekejap ada satu benda yang komputer ni pun agak lag sikit. Sabar sekejap sorry. Electron arrangement of ion. Wait. Saya tunjuk ni balik sekejap. Sementara saya cari tu, nanti saya akan terangkan awak balik macam mana konsep dia. Berwarna biru. Just Segi. kembali kepada ini sekejap, okey. Raya menjadikan susunan radas seperti radas 9 dan mengkaji pembebasan haba. Nyatakan pemboleh ubah yang berikut dalam eksperimen. First, dimalarkan termasuk juga dua pemboleh ubah tu. So, try to classify mana satu pemboleh ubah dia. Dimalarkan tu apa cikgu? Yang dia boleh ubah ke apa? Dimalarkan ialah satu benda yang kita tak ubah. Kan kita ada beberapa, contoh yang ada sekarang ni kita ada dua kan. Kita ada satu yang letak dalam warna hitam, botol warna hitam, satu lagi yang botol warna putih. So apa yang perlu kita stabilkan dua-dua sebelum start eksperimen supaya kita dapat result yang Air panas. perlulah. Radas yang sama cikgu jawapannya. Radas yang sama tu terlalu broad sangat, spesifikkan sikit. Saya rasa tadi ada kawan awak dalam chat, which is very good lah. Water, isi padu air, jenis warna permukaan. Oh, okey. Suhu akhir air. Okey. Type of surface. Alright. Yes. Thermometer reading. Yes. Water. Yes. Jenis permukaan. Jenis permukaan lah. Barang. Apa maksud barang tu? Barang tu maksud dia besar sebenarnya. Cuba spesifikkan sikit. Cahaya. Visibility.
Dua kali, yes. So jawapan dia adalah jenis barang ya cikgu. Jenis radas. Jenis jenis radas tu tak begitu ni lah. Tak begitu apa? Tepat. Sebab kalau kita sebut jenis radas, apa maksud dia? Sebab radas tu kan besar maksud dia. Katakan kalau kita nak cakap termometer tu radas juga, botol dia radas juga. Apa lagi? So basically benda tu dia agak orang cakap berat lah, benda tu besar lah. So kalau benda macam tu kita tak boleh, at least kalau saya tengok, saya tak tahu awak nak cakap apa yang perlu dimalarkan tu. Saya tak tahu apa benda maksud awak yang perlu kita kekalkan supaya eksperimen punya result eksperimen kita tak terganggu. Okey. Basically kawan-kawan semua jawab betul lah sebenarnya. First isi padu air boleh atau type of water, jenis air pun boleh. Kalau macam saya boleh juga letak suhu awal. Suhu awal kena sama. Itu satu benda yang kita kena malarkan juga. Suhu awal dia pun boleh. Jenis botol dia pun boleh. Permukaan satu, jenis botol tu sendiri pun sendiri. Kalau botol tu botol plastik, kena pakai botol plastik lah. Jangan satu plastik, satu lagi botol ni kan. Jenis asbestos pun boleh, tak ada masalah. Basically banyak dimalarkan sebenarnya. Tapi apa benda yang diubah? Yes, itu penting. Sebab yang diubah tu benda yang sangat spesifik lah. Farah tolong saya jawab tadi. Terima kasih. So, jenis permukaan tu pun boleh sebut atau jenis permukaan yang dicat pun boleh. Bahasa Inggeris type of surface, yes. Jenis warna permukaan boleh. Okay. Di responding ataupun di pun boleh ubah responding maksud bergerak balas. Bergerak balas. Thank you. Bergerak balas, suhu akhir lah. Betul lah. Suhu akhir air tu. Okay. Macam mana suhu dia. Nice. Next. Sorry, saya tengah double check balik awak punya ni. Saya takut saya tak ajar awak form 4 punya. So saya kena double check balik. Apakah fungsi asbestos dalam eksperimen ini? Okay, asbestos tu yang dekat sini kayu bawah ni, asbestos. Apa fungsi asbestos tu? Asbestos tu apa? Asbestos. Asbestos ialah satu jenis permukaan yang susah untuk mengambil haba. Dia tak boleh nak serap haba. Satu permukaan yang tak boleh nak serap haba. Menahan haba. Mengelakkan meja terbakar. Yang bawah ni ya cikgu. Yes, betul lah. Yang bawah tu. Mengelakkan meja terbakar tu. Menstabilkan permukaan cikgu. Menstabilkan permukaan. Tak. At least bukan sebab kenapa kita pakai asbestos lah. Okay. Asbestos. Menstabilkan. Asbestos ni ialah satu jenis benda. Tak semestinya kain, tak semestinya apalah. Dia satu jenis benda yang di mana fungsi dia sukar untuk menyerap haba. Itu fungsi dia. So kenapa kita pakai asbestos dekat bawah tu? Supaya tak terbakar? Tak. Bukan. Supaya selamat?
supaya selamat tak? Kebiasaannya kalau soalan macam ni keluar, dia mesti related dengan kita nak dapatkan kita punya result kita di hujung. Oh, okey cikgu. Apa sebab kalau kita pakai asbestos tu yang takkan ganggu kita punya eksperimen kita? Dia punya keputusan tu. Mengelakkan haba tersebar ke permukaan bawah. Itu yang lebih tepatlah. Okey. Sebabkan asbestos ni fungsi dia tak boleh nak menyerap haba. Masalah sekarang eksperimen kita nak check pembebasan haba daripada dinding yang berwarna, betul? Sama ada ianya gelap ataupun ianya putih lah. Jadi, dia akan ada benda tu akan terletak, mesti letak atas meja kan? Takkan kita nak pegang, betul tak? Atau kita nak gantung tu pun still ada tersentuhnya benda tu. Haba kan boleh bergerak juga melalui sentuhan. Jadi apabila asbestos ni dia letak, dia susah nak serap haba. Jadi haba tidak akan diserap atau tidak akan terkeluar mengikut dari permukaan meja tu sendiri. Jadi kita akan dapat hanya pembebasan melalui dinding dia sahajalah secara khususnya. Okey. Tiada pembebasan haba daripada sentuhan lah bersama asbestos. Tiada pembebasan haba dari permukaan asbestos. Fungsi asbestos tu apa? Asbestos tu ialah satu jenis permukaan yang sukar untuk terima haba. Tahu penebat haba tak? Yang menahan haba. Tahu istilah penebat haba tak? Oh, okey. Penebat haba yang dimaksudnya dia takkan serap haba kan? Dia tak serap haba. Atau dia susah lah nak serap haba. So asbestos tu benda tu. Tahu. Istilah dia Dia macam penebat haba lah cikgu. Dia penebat haba lah. Ya. Dia tak terima haba dia tak boleh terima haba. Betul. Okey. So, jadual Jadual 9 menunjukkan suhu awal dan suhu akhir air di dalam kelalang P dan kelalang Q. Okey, P hitam permukaan dia, initial dia 90, suhu akhir dia 70. Kelalang Q permukaan dia ialah putih, suhu dia awal dia 90, suhu akhir dia berapa? Haba digerakkan. 70. 30? 30. Okey, ada lain? 40, 50. Ada lain?
Oh, okay. Oh, alright. Alright. Okay, tak pasti. Alright. So basically sekarang kita ada 40, 50, 80, 60, 45, 70, 80, 81, 80, 50, 45. Okay. Sebenarnya soalan ni dia tak ada definitive answer. Jawapan dia tak definitif, cuma dia ada range. Dia ada jarak lah yang kita boleh pakai. Yang paling penting sekarang kalau kita ingat balik, nanti berjuta memori. kita ada concert sikit. Ni kena bayar ni. Okay. So kita ada permukaan kan. Okay, sebelum tu saya nak tanya, di antara permukaan hitam dengan permukaan putih, mana akan lebih senang untuk mengeluarkan haba? Hitam ke putih? Putih. Hitam. Putih. Putih, sure. Putih. Okey. Majoriti kawan-kawan kita jawab putih. Sebenarnya untuk keadaan situasi ni hitam. Saya rasa saya faham kenapa majoriti. Sebab kebiasaannya eksperimen kita bukan nak sejukkan. Kebiasaannya eksperimen kita nak panaskan. Kalau kita ingat sebalik sama-sama kan, kebiasaannya eksperimen berkenaan dengan permukaan hitam putih ni ialah satu situasi di mana kita nak panaskan air tu. Asalnya dia dalam room temperature, dalam suhu bilik, kita letak bawah matahari. Satu dalam botol warna hitam, satu dalam botol warna putih. Yang dia punya cat lah cat semua keseluruhan warna putih. Kita letak bawah matahari, biarkan sekejap, dalam sejam bawah matahari tengah-tengah terik tu. Bawa masuk balik, kita perasan warna hitam akan lebih panas daripada warna putih. Kenapa? Sebab warna hitam, sifat dia menyerap haba. Sifat hitam, dia suka serap haba. Masuk haba. Putih, dia lebih senang untuk pantulkan haba tu. Okey, dia akan pantulkan haba tu. Jadi, dalam situasi yang sama di mana di dalam tu adalah panas, luar tu lebih sejuk daripada dalam, nak merembaskan keluar, hitam lebih senang serap panas dari dalam air tu untuk dia keluarkan. Faham tak? Nampak tak? Soalan ni sebenarnya saya rasa lah Kak Cikgu. Ya saya. Bawah 70. Bawah 70. Basically sebenarnya dia mesti duduk di antara 90 dan 70. Dia tak boleh lebih rendah pada 70 tapi tak boleh tinggi daripada 90. Somewhere in between. 80 boleh, 85 boleh. 71 you nak letak pun saya rasa orang tak marah. Yang penting mesti lebih panas lah daripada hitam. Nak perfect 80. Cikgu. Kawan kita tadi ada cakap 80 kan. To me personally that's the perfect one. Tu paling cantik. Dia duduk tengah-tengah. Dia tak terlalu ekstrim sampai suhu tak keluar langsung dan dia tak terlalu ekstrim sampai dia hampir sama dengan hitam. So 80 is actually the best number lah for you guys nak pakai. So soalan ni memang dia a bit tricky sikit sebab dia pusing situasi. Allah, terangkan jawapan anda di 9C1. Why? Saya nak tengok macam mana awak susah. Saya cerita dia panjang kan. Okay, thank you. Siapa boleh tulis balik apa yang saya terangkan tadi? Kerana permukaan hitam lebih bagus daripada putih. Bagus apa?
punya warna tu macam ada. Kalau buat warna hitam, dia konduktor. Konduktor haba. Dia konduktor haba. Konduktor haba yang baik. Orang depan. Tu boleh. Cuma it's better untuk awak buat pembandingan. Boleh, tak salah. Cuma Idalak. Syahirah Alia dalam P. Awak, okey. Penulisan jawapan awak tak salah. Cuma sebab awak tu tak kena. Sebab kelalang Q membebaskan haba lebih baik daripada kelalang P. Kenapa kelalang Q lebih senang bebaskan haba? Sebab kelalang Q warna hitam, betul? That's the reason sebenarnya. Sebab Bagus kita tukar ayat lain. boleh pakai ayat Syahirah Alia. Cuma tulis daripada kelalang hitam, tukar kepada warna hitam. Warna hitam membebaskan haba lebih baik daripada warna putih. Objek gelap boleh, cuma tak tepat dengan kita punya eksperimen. Kalau warna hitam tu kalau dia terbakar dia tak nampak sangat. Kalau warna hitam terbakar tak nampak. Okey, ingat tak saya sebut tadi? Kalau ingat balik. Yes. Tu pun boleh. Syahdatul okey. Dia memantulkan haba, melainkan warna hitam menyerap haba dengan lebih baik. Boleh? Here's the keyword Ni keyword yang awak nak kena tahu. Basically awak tulis ni tak ada clear dah. Warna hitam serap haba. Okey cikgu. Haba lebih baik dari putih. Tu je. Warna hitam, sekejap saya baca balik. Warna hitam menyerap haba ataupun mengeluarkan haba. Okey, Farhana punya soalan. Maaf. Jawapan dia separuh. Tak lengkap. Sebab apabila awak cakap warna hitam menyerap haba ataupun mengeluarkan haba, in a way awak nak implementkan mengatakan warna putih tak keluarkan langsung. Which is taklah kan. Warna putih masih keluarkan haba. Cuma tak secepat atau tak sehebat warna hitam. So warna hitam menyerap haba lebih baik dari putih. Perkataan lebih baik daripada putih tu kena ada. Okey, Muhammad Nabi Nasrullah dia cakap warna putih lebih baik membebaskan haba berbanding warna hitam. Awak terbalik. Awak nak letak warna putih dulu tak salah sebenarnya. Boleh. Warna putih lebih sukar atau lebih rendahlah kebolehan untuk menyerap haba berbanding warna hitam. Itu warna putih. Warna putih ni dia lebih susah nak serap haba. Okey. Untuk soalan terangkan, especially untuk soalan ni pesan saya lah pesan saya untuk especially apa-apa jenis soalan yang berbentuk eksperimen, dan apabila dia suruh terangkan, kebiasaannya dia akan ada perbandingan. Mesti ada perbandingan. Contoh, in this case, hitam putih ni lah. Kadang-kadang kalau awak ingat, satu lagi jenis eksperimen yang biasa kita buatkan, yang jenis macam, satu ada macam gel, letak dalam air, gel, pewarna letak dalam satu solid gel itu, satu lagi letak dalam warna gas. Kan? Lepas tu dia tanya, terangkan kenapa jawapan katakan gas ni lebih cepat serap daripada
yang solid. Kenapa? Kita akan ceritalah sebab zarah-zarah di dalam gas lebih jauh daripada dalam solid. Dia macam tu. Kita kena buat perbandingan. Kebiasaannya untuk terangkan kalau related dengan apa-apa kajian, mesti ada perbandingan. Yes, Farhana. Nice. Betul. Actually, that one's the best one. S4 yang saya baca, saya ingat-ingat lah. One of the best one lah. Answer. Tengok Nova ni, that's one of the best one. Ulia Arif, awak tengok apa tu? Bola. Alright. So, apa kesimpulan eksperimen ni? Awak boleh ambil balik je tadi. Jawapan C2. Semakin-semakin hipotesis. Awak boleh ambil je balik jawapan dalam C2. Sama je. Kesimpulan dia warna hitam atau warna gelap lebih mudah mengeluarkan haba berbanding warna putih. Settle. Sama je sebenarnya. Reason kenapa tu is the same thing kita punya conclusion. Alright. Last. Macam tu cikgu. Maaf. Jelas cikgu. Alright. Ryan berpendapat bahawa dia boleh memanaskan badan dengan membalut badannya dengan keranjang aluminium dengan menggunakan konsep dalam eksperimen yang dijalankan. Adakah anda bersetuju dengannya? Terangkan. But in terms of the experiment, kenapa? Dia nak panaskan badan dia letak badan dia dalam, dia salut badan dia dalam aluminium. Aluminium kajang tu dia ni dekat haba ke cikgu? Aluminium. Awak pernah yang orang balut ikan tu? Oh, saya tahu. Okey cikgu. Yang orang duk balut ikan. Thank you. Setuju. Dia nak panaskan badan dia balut dengan aluminium. Aluminium warna apa? Tak setuju. Tak setuju. Kenapa? Kesimpulannya warna gelap atau lebih gelap atau gelap, warna hitam atau gelap lebih baik menjelaskan haba berbanding warna terang atau putih. Yes. Yang tadi Nabil tu itu kesimpulan tadi, betul. Okey, yang sekarang ni Ryan dia nak panaskan badan dia. Dia balut badan dia dalam aluminium foil. Yang kita balut ikan tu warna putih. Setuju ke tak? Tak setuju. Kenapa? Terangkan. Tak setuju cikgu. Kenapa? Kerana tak sesuai dengan kulit manusia. No. Berdasarkan eksperimen, konsep eksperimen. Nasib. Okay, basically tak setuju tu betul. Kenapa? Sebab aluminium, first sifat dia warna putih kan. Dia tak gelap. So dia susah nak serap haba. Yang kedua, dia lebih mudah untuk pantul. So bila benda tu berlaku, dia lebih susah nak masukkan haba dalam badan dia lah. Okay. Sebab kalau kita nak kata mudah macam ni lah. Kalau kita nak rasa contoh, kalau kita pakai baju hitam dengan kita pakai baju putih akan rasa lebih sejuk berbanding pakai baju hitam. Konsep sama je sebenarnya. Basically